Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nur Hidayah binti Abdul Manan. Saya dari AT18 iaitu ISMP Ekonomi dan saya di bawah sediaan Dr. Normala binti Zulkifli. Pada hari ini saya akan bentangkan tesis saya yang bertajuk Pengaruh Literasi Kewangan dan Corak Perbelanjaan Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kajian ini memberi tumpuan terhadap pengaruh literasi kewangan dan corak perbelanjaan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam berbelanja. Melalui kajian ini, budaya berbelanja seperti corak perbelanjaan mahasiswa UPSI dapat dikaji tentang bagaimana mahasiswa mengamalkan perbelanjaan berdasarkan kepada mereka punya pengetahuan literasi kewangan yang diperoleh. Kajian ini membincangkan tentang bagaimana mahasiswa UPSI berbelanja mengikut keperluan ataupun kehendak dan juga pengurusan kewangan peribadi mereka berdasarkan kepada pengetahuan literasi kewangan yang diperoleh. Latar belakang kajian ini adalah kerana kos sara hidup kini kian bertambah ekoran daripada pertumbuhan ekonomi negara yang semakin meningkat dan pelajar universiti turut terkesan dengan perubahan ini. Menurut Bank Negara Malaysia, terdapat ramai rakyat Malaysia tidak mengamalkan perancangan belanjawan yang betul. Hal ini menunjukkan bahawa pengetahuan terhadap literasi kewangan bagi seseorang individu adalah penting. Kos sara hidup yang kian meningkat pada masa ini membuatkan mahasiswa terpaksa membuat perancangan dalam perbelanjaan seharian mereka dan secara tidak langsung, perkara ini mempengaruhi gelagat serta budaya perbelanjaan seharian mereka. Perkara ini menyebabkan pelajar universiti perlu sentiasa mengamalkan perbelanjaan secara berhemah dan merancang perbelanjaan mereka. Seterusnya ialah penyataan masalah. Pendidikan atau pengetahuan tentang literasi kewangan ini tidak diberikan pendedahan secara meluas kepada semua lapisan masyarakat. Dalam erti kata lain, tidak semua masyarakat mempunyai pengetahuan tentang literasi kewangan dan tidak diberikan pendedahan secara awal. Kebanyakan daripada mahasiswa juga mereka kurang pendedahan awal tentang cara dan bagaimana untuk menguruskan kewangan dengan hemah, hingga menyebabkan terdapat mahasiswa yang kurang bijak membuat perbelanjaan. Kajian ini mempunyai 4 objektif. Objektif yang pertama ialah untuk mengkaji corak perbelanjaan yang diamalkan oleh mahasiswa UPSI dan pengaruhnya berdasarkan kepada pengetahuan literasi kewangan yang mereka peroleh. Objektif kedua ialah mengenal pasti tahap pengetahuan sedia ada tentang literasi kewangan yang diperoleh oleh mahasiswa UPSI. Objektif yang ketiga ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tahap literasi kewangan dalam kalangan mahasiswa UPSI. Terakhir adalah mengetahui hubungan antara tahap pengetahuan literasi kewangan terhadap corak perbelanjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi kewangan mahasiswa UPSI. Persoalan kajian adalah seperti berikut. Yang pertama adalah bagaimanakah corak perbelanjaan yang diamalkan oleh mahasiswa UPSI dan pengaruhnya berdasarkan kepada pengetahuan literasi kewangan yang mereka peroleh. Persoalan kedua adalah sejauh manakah tahap pengetahuan sedia ada tentang literasi kewangan yang diperoleh oleh mahasiswa UPSI. Persoalan ketiga adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap literasi kewangan dalam kalangan mahasiswa UPSI, dan yang terakhir adalah adakah terdapat hubungan antara tahap pengetahuan literasi kewangan terhadap corak perbelanjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi kewangan mahasiswa UPSI. Hipotesis yang telah diramal oleh pengkaji terdapat 6, iaitu yang pertama hipotesis alternatif dan yang selebihnya adalah hipotesis null. Kajian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan yang diperoleh oleh mahasiswa UPSI tentang literasi kewangan dan bagaimana cara mereka mengaplikasikan pengetahuan tersebut terhadap corak perbelanjaan mereka. Kajian ini memfokuskan kepada pelajar UPSI dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi yang mengambil jurusan ekonomi sahaja, iaitu jurusan ekonomi kewangan, ekonomi Islam dan juga pendidikan ekonomi sahaja. Berikut merupakan kerangka konseptual. Yang pertama adalah pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu corak perbelanjaan
yang merangkumi perbelanjaan keperluan dan juga perbelanjaan kehendak. Kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya iaitu keadaan ekonomi, sikap dan juga keluarga. Bagi pemboleh ubah bersandar pula adalah tahap pengetahuan literasi kewangan. Berdasarkan kepada kajian lepas, literasi kewangan seharusnya dijadikan sebagai satu kemahiran insaniah yang perlu ada dalam diri seseorang, terutama sekali pelajar ataupun mahasiswa universiti. Pengetahuan literasi kewangan ini perlu diajar dari usia kecil lagi supaya mereka dapat bersedia menghadapi pengurusan kewangan yang baik apabila meningkat dewasa. Ini adalah metodologi. Reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kuantitatif di mana pengkaji mengedarkan borang soal selidik kepada sampel kajian ataupun responden. Seterusnya adalah analisis. Kajian ini mempunyai dua analisis iaitu analisis deskriptif dan juga analisis inferensi di mana analisis inferensi ini mempunyai analisis korelasi Pearson, analisis regresi linear mudah dan berganda. Bagi kebolehgunaan dan kebolehpercayaan bagi setiap soalan pula, pengkaji telah menggunakan perisian SPSS untuk menilai Cronbach alpha dan nilainya adalah 0.874 di mana nilai tersebut berada pada tahap yang sangat baik. Bagi sampel kajian pula, pengkaji telah menggunakan G-Power dan mendapati seramai 107 orang sebagai sampel kajian. Seterusnya adalah dapatan kajian. Pengkaji menggunakan perisian SPSS untuk menganalisis data. Jumlah responden tertinggi mengikut jantina adalah jantina perempuan iaitu seramai 64 orang dengan peratus sebanyak 59.8%. Manakala bagi lelaki pula adalah seramai 43 orang dengan peratus sebanyak 40.2%. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mengenal pasti tahap pengetahuan sedia ada tentang literasi kewangan yang diperoleh oleh mahasiswa UPSI. Berikut merupakan dapatan kajian setelah dianalisis data menggunakan SPSS. Tahap pengetahuan pelajar adalah pada tahap tinggi kerana mempunyai nilai min tertinggi dalam item kelima iaitu sebanyak 4.66. Manakala bagi sisihan piawaian yang tertinggi adalah sebanyak 0.804 bagi item yang kedua. Seterusnya adalah analisis korelasi. Kajian ini menggunakan korelasi Pearson dan tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara tahap pengetahuan literasi kewangan terhadap corak perbelanjaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi literasi kewangan mahasiswa UPSI. Setelah dianalisis, kajian mendapati bahawa terdapat hubungan positif yang signifikan di antara pemboleh ubah tahap pengetahuan dengan corak perbelanjaan dan faktor-faktor. Maka hipotesis adalah ditolak. Hal ini kerana nilai signifikan adalah di bawah 0.05. Analisis regresi mudah ini digunakan untuk mengkaji corak perbelanjaan yang diamalkan oleh mahasiswa UPSI dan pengaruhnya berdasarkan kepada pengetahuan literasi kewangan yang mereka peroleh. Corak perbelanjaan menerangkan bahawa pemboleh ubah tersebut memberi pengaruh terhadap tahap pengetahuan literasi kewangan dengan corak perbelanjaan iaitu sebanyak 9.7% dan mempunyai pengaruh yang signifikan kerana ujian T adalah di bawah 0.05 iaitu sebanyak 0.001 lebih kecil dari 0.05. Maka hipotesis diterima. Seterusnya adalah analisis regresi berganda iaitu untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tahap literasi kewangan dalam kalangan mahasiswa UPSI. Kajian mendapati bahawa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan kerana ujian T-nya adalah lebih kecil dari 0.05. Bagi faktor keluarga pula, aras signifikan atau nilai T adalah di bawah 0.05 iaitu sebanyak 0.00. Bagi faktor sikap pula, setelah dianalisis, mendapati bahawa ianya tidak signifikan kerana nilai T adalah lebih besar dari 0.05 iaitu sebanyak 0.072 dan secara tidak langsung faktor sikap juga memberi pengaruh terhadap tahap pengetahuan literasi kewangan mahasiswa UPSI. Seterusnya adalah perbincangan.
Hipotesis alternatif dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap corak perbelanjaan dan tahap pengetahuan tentang literasi kewangan, dan hipotesis ini diterima. Berdasarkan kepada kajian lepas, iaitu menurut Salbiah Nur Syahrul Azmi, mempunyai pengetahuan asas dan pengurusan kewangan yang baik mampu untuk membuat keputusan yang mudah dengan mengaplikasikan pengetahuan kewangan yang mereka peroleh. Hasil kajian yang diperoleh akan memberikan implikasi kepada beberapa pihak yang terlibat, antaranya adalah pelajar. Perlu sentiasa memantapkan dan mempraktikkan diri mereka dengan amalan pengurusan literasi kewangan yang baik supaya dapat mengurangkan tekanan kewangan pada masa akan datang. Seterusnya adalah ibu bapa. Secara tidak langsung akan melibatkan ibu bapa kerana mereka seharusnya memberikan pendidikan awal kepada anak-anak tentang pengurusan kewangan ataupun asas-asas literasi kewangan yang baik. Seterusnya adalah rakan sebaya. Kajian ini akan menyebabkan rakan sebaya turut memberikan implikasi dan perlu memainkan peranan yang penting kerana pelajar kini sering berbelanja melebihi kemampuan oleh kerana ingin mengikut trend dan tidak mahu ketinggalan. Oleh itu, rakan sebaya penting dalam menunjukkan contoh yang baik dalam mengamalkan pengurusan kewangan yang baik. Universiti juga terima implikasinya oleh kerana sesetengah pihak universiti akan memandang serius mengenai literasi kewangan dan akan memastikan pelbagai program anjuran universiti berkaitan dengan literasi kewangan akan diadakan. Seterusnya adalah cadangan. Bagi kajian yang akan datang, antara cadangan yang perlu diambil dan diperbaiki adalah saiz sampel kajian, iaitu saiz sampel kajian perlu diperbaiki dengan meningkatkan jumlahnya bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sesuai dengan sampel yang sebenar. Yang kedua adalah mempelbagai responden. Kajian ini hanya menumpukan responden dari Jabatan Ekonomi sahaja, iaitu dari Fakulti Pengurusan dan Ekonomi sahaja. Hal ini menyebabkan responden yang terpilih jumlahnya adalah terhad dan sedikit. Oleh itu penting untuk mempelbagaikan responden dari pelbagai jabatan dan fakulti. Akhir sekali adalah kaedah kajian. Kajian ini hanya tumpukan kepada kajian kuantitatif sahaja. Oleh itu, kajian yang akan datang boleh memperbaiki kaedah kajian dengan membuat kajian kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh maklumat secara lebih terperinci berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. Melalui kajian ataupun reka bentuk kualitatif dapat menyelami emosi pelajar. Data daripada instrumen soal keselidik sahaja kurang cukup dan tepat dalam memahami situasi sebenar yang dihadapi oleh pelajar. Secara kesimpulannya, kajian ini dapat membuka mata kepada pihak-pihak yang lain bahawa pengetahuan tentang literasi kewangan itu sangat penting. Beberapa pihak yang terlibat perlu memainkan peranan yang penting bagi menggalakkan lebih ramai lagi masyarakat dan juga mahasiswa universiti untuk terus mengamalkan pengurusan kewangan yang baik, terutama sekali apabila berhadapan dengan situasi ekonomi yang mencabar. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.